Baca soalan. Soalan saya menyatakan sejauh manakah keberkesanan langkah kerajaan dalam menangani impak kejatuhan nilai ringgit yang semakin merudum sehingga mencecah paras ringgit Malaysia RM4.73 berbanding dengan dolar Amerika serta implikasinya secara menyeluruh termasuk golongan M40 yang sebahagiannya mungkin tidak akan menerima bahan api bersubsidi susulan pengenalan sistem subsidi bersasar. Baik, terima kasih. Pak Menteri. Pendang, kerana soalan ini soalan penting saya terima daripada pendang. Setakat 6 Oktober 2023, memang benar ke nilai ringgit menyusut negatif 6.5% berbanding dolar Amerika. Tapi tidak separah yen Jepun yang menyusut 10.8%. Thailand sama dengan Malaysia menyusut 6.5%. Walaupun kita lihat umpamanya Korea lebih kurang sama, tapi Indonesia lebih baik. Indonesia seperti mana saya tegaskan dalam sidang yang lalu, lebih tegas dalam membatalkan subsidi dan kemudian beberapa langkah yang mungkin sedikit menyusahkan sementara tetapi memberi keyakinan dari segi kekuatan rupiah walaupun tidak sekuat yang diharapkan. Seperti mana kita tahu, nilai ringgit ini tidak bergantung kepada fundamentals. Pertumbuhan baik, pelaburan baik, inflasi turun, kadar pengangguran turun, nilai ringgit turun. Dia tidak maknanya selari dengan economic policy atau position atau argument. Dia hanya kerana tindakan Fed Amerika Syarikat menaikkan kadar. Jadi kita hadapi masalah ini umpamanya. Ya. Jadi apa yang disebut kemeruapan atau volatility. Ini berlaku dan kita akui maknanya beberapa langkah diambil oleh bank negara. Umpamanya menetapkan ekspor itu dengan ringgit. Kemudian dalam beberapa sidang saya bincang dengan negara China dan juga di ASEAN Jakarta meminta supaya kita gunakan nilai wang tempatan local currency untuk berdagang. China sambut baik. Jadi sekadar 20 ke 28% pelaburan yang besar sebenarnya, puluh bilion ringgit itu dalam tidak menggunakan dolar tapi menggunakan ringgit. Dan ini tidak menjejaskan dari segi kehilangan atau kesusutan nilai ringgit. Begitu juga dengan Thailand. Setakat ini yang kita berjaya menggunakan local currency adalah Indonesia, Thailand dan negara China. Tapi tidak semua bidang, terutama kalau dia terlibat dalam commodity international trade. Ini di antara cadang. Sebab itu kita juga cadang yang kita gunakan istilah de-dollarization. Kerana negara-negara ASEAN dan Asia, bila saya bincang dengan Perdana Menteri Lee Chiang di Nanning, kebergantungan kepada dolar itu menyebabkan nilai currency kita jatuh, seperti mana yang berlaku juga kepada yuan, renminbi negara China dan yen di Jepun. Apa langkah-langkah lain yang boleh diambil? Hanya memperkuatkan ekonomi tempatan. Kerana selagi kadar faedah kita, Indonesia menaikkan. Jadi kalau ketimbang OPR yang kita sebut atau kadar faedah Indonesia itu tinggi. Jadi dia dapat menampung. Itu pun tidak sepenuhnya. Kita mengambil dasar supaya tidak meningkatkan OPR semata-mata ketimbang kedudukan dolar Amerika. Dan ini menyebabkan ringgit kita akan terjejas. Walaupun semalam dalam pertemuan saya dengan Gubernur Bank Negara, dia menganggap akhir tahun ini ke arah perkembangan yang lebih meyakinkan. Jadi berdasarkan angka-angka dan data-data baru yang kita terima.
Dan kita harapkan dengan saya katakan tadi kejelasan dasar-dasar termasuk ekonomi dan dasar pelaburan dan transisi energi yang mendapat tarikan baru sekarang ini, itu akan dapat membantu dalam menarik pelaburan dan keserinya memperkukuh kedudukan ringgit. Benar. Terima kasih Tuan Sri Ketua, terima kasih Yang Amat Berhormat Tambun kerana melayan soalan saya. Saya pun dapat bercakap terus. Bukan senang nak cakap dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Rasa rindu dendam orang utara kata. Jadi saya balik. Soalan saya agak panjang kali ini sebab saya rangkumkan 2-3 soalan menjadi satu soalan supaya bila dapat peluang bercakap dengan Perdana Menteri beginilah. Jadi saya akan ambil tu soalan saya. Jadi soalan saya bermula begini. Yang Amat Berhormat Tambun, apakah pendekatan kerajaan untuk meningkatkan kuasa beli rakyat mengambil kira penyusutan nilai mata wang ringgit? Jadi tindakan ini tiadakah tindakan langkah kerajaan untuk meningkatkan hasil pendapatan rakyat untuk membantu golongan B40 dan M40 susulan peningkatan harga barangan, keperluan isi rumah, serta kerajaan juga mengambil apa-apa langkah untuk membantu sektor pembuatan yang terkesan akibat kejatuhan nilai ringgit pada masa sekarang. Seterusnya, apakah implikasi, itu sebab itu saya kata saya rangkumkan soalan yang agak panjang, apakah implikasi terhadap perbelanjaan subsidi bahan makanan dari kerajaan dan perbelanjaan bulanan rakyat akibat dari kenaikan bahan makanan import seperti mana yang disebut oleh Yang Amat Berhormat tadi. Berapakah perbelanjaan kerajaan yang dah meningkat akibat daripada kejatuhan nilai wang ringgit ini? Perbelanjaan kerajaan berapakah meningkat? Berapa ramaikah isi rumah yang telah dikenal pasti terkesan dengan kenaikan harga barang bahan makanan yang kita import daripada luar ini? Okey, benar. Jadi itu soalannya. Terima kasih. Terima kasih. 25 kali ganda. Saya macam tak percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun malam ni kita akan berceritakan tentang moringa ataupun marunggai atau berunggai ataupun you sebut kelor. Ready? Miracle Tree, pokok yang dinamakan ajaib ni sebab diiktiraf satu dunia, suatu orang menggila sangat satu ketika dulu. 25 kali ganda. Saya macam tak percaya. Saya tengok balik, saya baca beberapa artikel pun betul. Iron paling tinggi ni. Vitamin C, tak usah ceritalah. Ada yang kata 3 kali ganda lebih, ada yang sampai 7 kali ganda lebih. Berbanding dengan orange. Jadi kalau kita tak ada duit sekarang, you dengar lecture saya malam ni, you tak perlu banyak duit. Vitamin E 12 kali ganda almond. Almond kan mahal. Magnesium 36 kali ganda. Saya ni nak bagi you percaya boleh ke? Saya sendiri tadi was-was juga. Saya double check betul. Dia banyak kali ganda dia punya magnesium. Zinc pun tinggi, dia ada vitamin A, E dan dia ada satu lagi dia ada vitamin B3 sampai 50 kali ganda kalau dibandingkan dengan kekacang. Last sekali B2 pun tinggi sampai 50 kali ganda pisang pula. Jadi cukup dulu saya bagi tentang dia punya kebaikan, nutrien zat gizinya, baru sikit saya bagi pun you tak larat nak dengar dah. Jadi tuan-tuan sekalian, saya nak cerita pula tentang Sinarai terus apa kebaikannya untuk orang jenis penyakit apa yang boleh kita bantu. Tapi ramai orang dah menstabilkan diabetesnya. Dia lawan inflammation, dia mengurangkan kolesterol, blood pressure, dia bantu dan mengurangkan lemak lah secara menyeluruh. Untuk brain, mengurangkan masalah dementia, masalah nyanyuk dan dia memang banyak vitamin dan juga ada hormon seperti tryptophan. Masalah jantung, masalah paru-paru. Yang penting sekali ialah masalah pencernaan. Cukup cun. Orang kampung punya pokok ni saja kita dah harus sujud syukur. The best of the best. Ni saya ada jumpa video cara untuk hilangkan sakit leher. Boleh tengok dekat sini. Tapi macam ni lah. Kebanyakan yang buat video-video macam ni, dia tak pernah sakit leher sangat pun. Okey?
Ni saya nak cerita sikit pengalaman saya. Sebenarnya saya sebelum ni memang sakit sangat leher ni. Saya rasa dekat setahun lebih. Dia kadang-kadang sakit banyak. Lepas tu kadang-kadang dia sakit sikit. Bahagian belah kanan ni lah. Dia time kalau sakit sangat tu, memang saya nak toleh tu memang tak boleh. Kalau nak toleh, biasanya toleh ke kiri ni tak boleh. Dia tegang kat sini. Sakit. Okey, saya dah cuba macam-macam. Okey, saya dah pergi berurut dah. Saya dah tukar bantal dah. Dah makan ubat dah. Semua tak menjadi. Lepas tu ada satu hari tu kawan saya recommend saya untuk guna minyak ni. Okey. Saya sebenarnya memang tak berapa percaya lah dengan minyak macam ni sebab yelah saya bukannya guna minyak-minyak macam ni. Tapi yelah dah jumpa doktor, dah bayar ratus-ratus, semua tak berkesan, takkanlah minyak macam ni boleh bagi kesan kan. Tapi itulah sebab memang saya punya sakit leher tu dah teruk sangat sampai kadang-kadang susah nak tidur. Saya pun cuba je lah. Saya pun try guna ni, minyak Wakman ni. Okey. Saya letak banyak ni je, dia tak banyak. Okey. Tak tahu boleh nampak ke tak. Saya sapu macam ni, saya letak dekat leher saya tu sampai kering. Saya usap macam ni. Dan masa first time saya guna tu, okey, tak silap saya dalam masa 1 jam lepas tu, saya memang rasa lain sangat leher saya. Okey, memang time tu, masa tu memang sakit teruk. Saya buat macam ni dah sakit. Tapi time lepas saya pakai tu, memang saya boleh pusing sampai sini. Okey, sekarang ni memang dah tak ada lah rasa sakit tu. To be honest, secara jujurnya memang awal-awal masa saya guna minyak Wakman ni, saya rasa pelik sangat-sangat. Saya tanyalah kawan saya, kau letak apa dalam minyak ni? Letak dadah ke kan? Sebab saya pelik, saya dah cuba macam-macam, dah pergi jumpa doktor apa semua, tak beri kesan. Okey? Tapi dibagi tahu saya memang minyak ni diperbuat daripada akar-akar hutan dan dia pun ada tunjuk juga lab test. So memang tak ada dadah ke apa, memang 100% semula jadi. Sejak daripada hari tu memang minyak Wakman ni memang jadi benda wajib yang saya simpan dan bawa ke mana-mana. Sebab kadang-kadang sakit tu ada je datang. Kadang-kadang kat leher, kadang-kadang kaki. Saya sapu memang hilang. Okey, memang nampak macam magic. Tapi itulah pada saya minyak ni memang minyak yang magic. Dan paling best, minyak ni harga dia RM30 sebotol sahaja. Okey. Kalau anda nak lagi jimat, anda belilah banyak. Okey, sebab minyak ni bagilah letak satu dekat rumah, satu dekat office, satu bagi dekat mak, satu bagi dekat ayah. Memang sangat-sangat mujarab dan memang saya recommend 100%. Jadi jangan lupa untuk tag kawan-kawan ataupun tag keluarga yang memang ada lenguh-lenguh badan ke, lenguh pinggang, leher, tangan, apa semua tu, boleh cuba minyak Wakman ni. Okey, kalau berminat boleh tekan link ataupun button yang ada di video ini. Okey, itu saja perkongsian saya. Terima kasih Pendang. Saya pun ambil keputusan melayan kerana saya lihat Pendang banyak kali kemukakan soalan dalam PMQ dan sebab itu saya bagi ruang. Tapi saya bagi jaminan pertama, betul kita kena ada satu langkah dasar yang kita sebut rasionalisasi subsidi. Kita guna umpamanya mulanya tabung haji. Tetapi subsidi itu tidak langsung dikenakan, pengurangan itu tidak langsung melibatkan M40 dan B40. Hanya kalangan yang dianggap amat kaya untuk menunaikan fardu haji dan oleh itu tidak diperlukan subsidi kerajaan. Dia bayar kos. Dan selain daripada itu, seperti mana yang disebut oleh Menteri Agama, 400 orang itu secara sukarela, walaupun tidak termasuk kategori ini, merasakan untuk mendapat haji mabrur, mereka tidak mahu subsidi kerajaan. Jadi dasar yang sama untuk subsidi elektrik. Jadi walaupun yang Muhammad Pendang kaitkan isu subsidi elektrik, tidak benar. Tidak mungkin kerajaan memutuskan untuk mengenakan tarif elektrik yang lebih tinggi kepada golongan M40 malah B40. Malah dalam dasar yang ditentukan oleh kementerian, T20 yang peringkat rendah pun tidak dikenakan. Jadi begitu juga dalam kes-kes yang lain. Ini sebabnya kerana kita akui kos sara hidup jadi masalah dan rakyat memang terkesan. Ada beberapa langkah yang sebagainya mungkin insya-Allah saya akan umumkan pada hari Jumaat ini untuk mengurangkan. Tapi benar dengan kos import
Tidak semuanya sebab kita import sebahagiannya tidak dalam dolar seperti yang saya sebut tadi. Import ekspor kita tu tinggi dengan negara China. Dan sekarang ini ada pendekatan meningkatkan keperluan menggunakan wang tempatan, nilai wang tempatan seperti mana yang saya sebut tadi dengan negara China. Jadi kita mengurangkan yang saya katakan de-dollarization untuk menghentikan sama sekali penggunaan dolar itu agak sukar. Tetapi Malaysia agak lebih aktif dan agresif dalam menekankan keperluan meningkatkan kegunaan ringgit. Baik. Berapa kos sekarang subsidi? Kita jangka dari jumlah 67-70 bilion sekarang dah mencecah 81 bilion. Sebahagian kecil, tidak semuanya tapi sebahagiannya, sebahagian kecil adalah sebab soal nilai atau kos import yang meningkat terutama makanan. Jadi ini yang menyebabkan kita harus ada beberapa dasar baru untuk menanganinya. Tetapi saya beri jaminan seperti mana yang akan saya umumkan hari Jumaat insya-Allah, kita akan berikhtiar sedaya upaya untuk mengurangkan beban kepada rakyat yang miskin atau yang bawah termasuk M40 yang terkesan dengan senario ekonomi yang ada sekarang yang juga berlaku di seluruh dunia. Dan perbincangan-perbincangan kita dengan pimpinan dunia besok ke lusa Perdana Menteri Thailand datang, dan di antara tajuk yang dibincang ialah tentang kos sara hidup meningkat di negara Thailand dengan Malaysia. Apa langkah-langkah yang boleh kita lakukan untuk mengurangkan beban? Silakan. Saya ni dari kecil lagi ada masalah asma, darah tinggi. Cuma darah tinggi saya ni taklah macam Terima kasih Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Saya tertarik dengan apa yang telah dijawab, de-dollarization. Satu istilah yang bagus. Dan saya ucapkan tahniah kerana setiap kali OPR ni menjadi satu ketakutan rakyat. Dan apabila nilai mata wang kita merudum, itulah kesannya pada kita. Dan jaminan Yang Amat Berhormat memang perkara itu dilihat. Jadi soalan saya, apabila Yang Berhormat sebut tadi, mata wang ya, dengan China, urus niaga dengan China. Dan kita sedar bahawa de-dollarization ni banyak cabaran. Lebih daripada 85% adalah berdasarkan pada mata wang US. Jadi saya nak bertanya kepada Yang Amat Berhormat, untuk syarikat besar macam GLC, mereka ada saving. Adakah selepas mereka menjual suatu barangan ataupun satu perkhidmatan akan diminta oleh bank negara kena simpan terhadap dalam bentuk Malaysia ringgit supaya permintaan terhadap ringgit itu meningkat? Adakah dasar itu masih diteruskan? Kedua, tentang subsidi bersasar tadi, bahan api. Kita nak bertanya sama ada mekanisme itu yang 2018 kita belanja 25 juta itu tak boleh jalan. Bagaimana ia boleh dibuat? Dan untuk golongan T1 di bawah golongan T20 ini 11,000 hingga 5,000, adakah kumpulan ini dijaga kerana berbanding dengan jutawan mereka lebih terkesan? Itu soalan saya. Terima kasih Yang Amat Berhormat. Terima kasih Hitam. Pertama OPR, kita ucap terima kasih kepada Bank Negara kerana tidak sewenang-wenang menaikkan OPR. Malah penjelasan mereka, OPR itu tidak hanya bergantung kepada peningkatan faedah di Amerika Syarikat. Dia melihat fundamentals. Dan dari beberapa kali mesyuarat jawatankuasa kewangan Bank Negara tidak menaikkan, memikirkan soal inflasi yang rendah dan juga kesan kepada rakyat. Jadi saya fikir dasar itu akan dikekalkan, melainkan keadaan yang sangat terdesak yang sudah menjadi kalau ikut perundangannya dari dulu adalah bidang kuasa dan wewenang Bank Negara Malaysia. Yang keduanya tentang subsidi bersasar, saya jelaskan bahawa dalam perkiraan dan pertimbangan kerajaan termasuk Jemaah Menteri, sementara subsidi bersasar itu dianggap sangat mendesak kerana jumlah subsidi yang meningkat kepada 81 bilion ringgit bagi negara. Tetapi dasar kita tidak akan menekankan. Maknanya seperti mana
contoh terbaik ialah tabung haji dan kadar elektrik yang tidak akan dikenakan. Walaupun ada kekeliruan yang dibangkitkan seolah-olah kadar elektrik itu dikenakan kepada rakyat biasa. Tidak benar sama sekali. Dan kalau ada, mungkin ada sedikit pelanggaran dari peraturan yang ditetapkan. Tetapi saya tidak fikir mungkin kerana keputusan yang dulu oleh Jemaah Menteri itu jelas hanya pada golongan paling tinggi. Soal Bank Negara menetapkan dalam nilai ekspor atau import digunakan ringgit memang benar sebahagian. Dia tidak dapat mewajibkan, tetapi saya puas hati kerana GLIC terutamanya dan beberapa syarikat tempatan yang besar mengambil kira hal ini dengan sedemikian. Kalau semuanya guna dolar, itu tentunya ringgit akan lebih tercabar. Tetapi banyak yang malah ada beberapa syarikat yang cuba gunakan dolar dan simpanan di sini ringgit supaya transaksi itu memperkuatkan kedudukan, menggunakan ringgit, dan oleh itu ada yang mencecah sampai 70% ringgit dalam transaksi. Jadi ini saya ingat satu sikap yang bertanggungjawab oleh sektor swasta dan GLIC kerajaan.